Jadi untuk RBT tingkatan 1, soalan dia daripada semua bab yang kamu belajar sehingga minggu inilah, iaitu bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. So ada 4 bab, okey, dalam soalan RBT nanti. Okey, kita lihat dulu bab 1. Okey, ingat untuk bab 1 ini dia adalah pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Jadi dalam bab ini 3 perkara ini yang kamu belajar. Okey, iaitu dunia reka bentuk, maksudnya definisi ya. 1.1 ni lebih kepada definisi. Okey, kemudian 1.2 ini kenapa kita belajar RBT? Okey, apa kepentingan dia kepada diri sendiri, kepada masyarakat, kepada negara? Okey, di sinilah kita bincangkan. Kemudian 1.3 ialah istilah invensi dan inovasi. Saya harap kamu sudah tahu apa istilah ini ya. Bila ditanya, sebab dalam soalan dia lebih suka tanya istilah. Okey, dia suka tanya istilah lah. Okay, so untuk dunia reka bentuk, tolong fahami apa definisi reka bentuk. Okey, tengok ini. Ini ya. Okey, dia dalam definisi ni dia ada 3. Satu, dia akan tanya apa definisi reka bentuk. Okey, reka bentuk, ini perkataan dia, pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Sampai di situ saja kalau reka bentuk. Kalau teknologi maksud dia, kamu kena baca ini ya, perhatikan soalan itu. Sebab kadang-kadang murid keliru. Dia ingat soalan tanya reka bentuk dan teknologi, tapi sebenarnya soalan tanya apa definisi teknologi. So tengok betul-betul soalan tu. Okay, kalau dia tanya teknologi, so jawapan dia ialah teknologi ialah pengaplikasian ilmu sains dan matematik. Itu perkataan kata kunci dia. Kalau teknologi ialah kamu masukkan ilmu sains dan matematik. Okey, so itu adalah dia punya maksud teknologi. Okey, kalau dia tanya reka bentuk dan teknologi, kamu gabungkan tadilah. Gabungkan yang cikgu terangkan satu-satu yang di atas tadi. Kamu gabungkan adalah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik. So ingat, perhatikan definisi apa dia mau. Kalau dua-dua tu, jadi kamu kena jawablah. Okey? Boleh faham situ? Okey, ingat. Kemudian bidang. Kalau bidang RBT, dia ada 2. Okey, ingat, tengok jadual ini. Satu ialah konkret, satu lagi ialah abstrak. Okey, kalau konkret, maksud dia produk yang kamu hasilkan itu boleh kamu lihat dan boleh kamu pegang. Itu konkret. Kalau abstrak, maksud dia ialah kamu tidak boleh pegang dia, tapi boleh lihat. Okey, ini pun soalan selalu keluar. Lepas tu dia akan tanya, apa yang produk terdiri pada konkret? So jawapan dia ialah teknologi dan juga seni. Kalau dia tanya lagi soalan, apa contoh teknologi? Inilah peralatan, mesin, pertanian, pemakanan, pakaian. Okey, kemudian kalau dia tanya apa abstrak? So abstrak ni benda yang kamu boleh lihat tapi tak boleh pegang. Macam contohnya perkhidmatan. Okey, pengangkutan. Maksudnya kamu buat sistem pengangkutan tu. Jadi sistem tu kita boleh nampak tapi tak boleh pegang sistem tu. Itu maksud abstrak. Okey? So ini contoh-contoh dia. Pastikan kamu tahu at least satu contoh lah. Okey? Kemudian abstrak dia ada 2, perkhidmatan ataupun komunikasi. Okey, ada soalan setakat ini? Ada? Jelaskan? Semua ada kan ni? Okey, bagus. Catat apabila kamu cikgu terangkan, kamu catat. Sebab nanti boleh masa sebelum hari Rabu tu bolehlah kamu tengok balik ya. Okey, next ialah kita tengok elemen. Ingat, jangan lupa kamu sekarang tingkatan 1, nanti sampai tingkatan 3 kamu masih guna benda ini. Okey, kena hafal. So dalam RBT,
kamu kena tahu dia ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen. Ini tak boleh lupa. 7 elemen ini mesti hafal. Okey, garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Okey. Jadi nanti kamu tengoklah apa maksud garisan. Okey, garisan ni ialah cantuman. Okey. Kemudian apa maksud rupa? Okey, kalau rupa ni dia ada rupa bulat, rupa segi empat, trapezium, selari, oktagon, heptagon, hexagon. Semua ni lah. Okey, itu rupa. Kalau dia bentuk, bentuk ni ialah dia ada ruang ataupun isi padu. Macam ni lah. Ni objek. Tadi ialah rupa kan. Rupa dia ada organik. Okey, bukan tak semestinya geometri. Ini geometri. Rupa. Yang atas ni, yang bawah ni ialah organik. Boleh juga rupa seperti bunga, seperti daun. Itu pun rupa. Okay, kita pergi yang ketiga. Elemen ketiga bentuk ni. Ni. Dia ada ruang. Dia ada ruang dan isi padu. Okey, iaitu kalau boleh dia boleh dilihat dalam bentuk 3D. 3D lah. Okey, kemudian yang keempat ialah tekstur. Tekstur ni maksudnya yang kamu boleh rasa melalui sentuhan. Okey, contohnya sama ada bila kamu pegang dia kasar ke, licin ke, halus ke, lembut ke dan sebagainya. Alright? So itu tekstur. Kalau saiz ni adalah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Okey? Dan kita boleh lihat dari segi dia punya jarak, panjang, tinggi dan kedalaman. So itulah dalam reka bentuk kita mesti ada saiz. Okey? Kemudian warna. Okey, warna ini dia ada 3. Okey? Satu ialah warna primer, satu ialah warna sekunder, satu ialah warna tertier. Okey, mungkin nanti dalam soalan dia tanya, apa itu warna primer? So warna primer ni dia warna utama. 3 ni saja, merah, kuning, biru. Itu saja jawapan dia. Kalau dia kata apa warna sekunder? Warna sekunder ni adalah gabungan 2 warna daripada warna primer tadi. Macam contoh, kuning campur merah, dia akan jadi jingga kan? Kuning campur biru, dia jadi ungu. Dan merah campur biru, dia jadi hijau. Itulah warna sekunder. Jadi inilah warna dia. Okay. Kalau warna tertier, dia sudah daripada warna primer tadi, dia ada warna-warna yang hampir. Macam kuning, dia ada kuning jingga, dia ada kuning betul, dia ada kuning kehijauan. So itu ialah warna tertier. Dia macam dia ada anak-anak warna dia lagi ya. Okay, so itu elemen warna. Kemudian kamu kena tahu juga kalau warna panas ni dia ialah warna terang. Warna yang jelas dari jauh boleh nampak. Itu warna panas. Kalau warna sejuk, dia macam memberi kesan yang tenang, menyejukkan mata. Okay, macam ni. Alright, so seterusnya ialah elemen ruang. Okay, ruang. Ini terakhirlah ruang untuk elemen. So ruang ni, tadi dalam bentuk dia kata ruang dan isi padu kan. Tapi ruang pun kita bincangkan juga dalam elemen. Okay, di mana dia ada ruang nyata ataupun ruang fizikal. Okay, kalau ruang nyata ni ialah ruang sebenar. Okay, kalau ruang ilusi tu, itu adalah 2 objek yang dihasilkan dalam bentuk lukisan. Okay. So ingat, itu adalah elemen untuk reka bentuk. Ada 7. Next ialah kita tengok prinsip. Okay, prinsip pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 prinsip. Ini kamu, kalau RBT ni, kalau kamu tak dapat hafal ni, memang gagal lah. Okay, sebab RBT ni dia berpegang kepada 2 benda ni. Kita mesti tahu apa elemen, apa prinsip. Okay, jadi prinsip dia kebanyakannya bermula daripada K. Macam tu cikgu selalu ingat. Okay, keseimbangan, keringkasan, kesatuan, kepelbagaian, kontra. Okay, kecuali 2 inilah. Tapi saya rasa dia berkaitanlah pengulangan dengan harmoni. Okay, so ingat prinsip ini.
Okey, prinsip ini. Sebab dia soalan dia akan tanya tu, antara berikut manakah prinsip reka bentuk? So dia akan mengelirukan kamu. Dia akan bagi elemen di situ. So pastikan hati-hati menjawab. Kalau soalan minta prinsip, inilah prinsip. Okey? Right. Cikgu tak akan terangkan lebih lanjut. Nanti kamu sendiri yang akan tengok apa maksud keseimbangan, pengulangan, kontra, kepelbagaian, harmoni ya. Okey, so itu adalah prinsip. Okey, kita pergi lagi kepada seterusnya. Yang ini saya rasa tak perlu, tak berapa penting. Okey, yang ini. Kriteria reka bentuk yang baik. Okey, bila kita menghasilkan reka bentuk ataupun menghasilkan produk, pastikan kita tengok kriteria yang telah ditetapkan di sini. Okey, yang pertama, pastikan produk itu kecenderungan inovasi. Maksudnya di sini produk yang kamu buat itu berdaya saing dengan produk yang ada di pasaran. Itu maksudnya kecenderungan inovasi. Okey, seterusnya ialah kreativiti. Okey, kalau kreativiti pula, pastikan apa yang kamu hasilkan tu, produk yang kamu hasilkan itu adalah idea baharu. Okey, dan ataupun kamu ubah suai produk yang sedia ada supaya dia jadi lebih baik ya, bukan menjadi lebih teruk. Okey, kena jadi yang lebih baik. Okey, kriteria ketiga, pastikan asli. Okey, pastikan reka bentuk kamu itu asli. Right? Jangan meniru orang lain punya produk. Okey, boleh ikut tapi kamu kena ubah suai. Okey, seterusnya ialah kekuatan, kualiti dan kebolehpasaran. So yang ini perlu ada ciri kekuatan lah. Maksudnya tidak mudah patah, tidak mudah rosak. Okey. Dan seterusnya ialah ergonomik. Okey, kalau ergonomik maksudnya dia memberi keselesaan kepada manusia. Jadi itulah kamu punya kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Kalau soalan tanya antara berikut manakah kriteria reka bentuk? Hafal ni. Okey, seterusnya ini tak perlu. Ini memang ada. Teknik pembenaman objek. Okey, so ada 4. Okey, pastikan dia suka bagi gambar tu. Okey, kalau kamu nampak macam ni, dia ada satu benda dimasukkan ke dalam produk tu, itu namanya pembenaman. Okey, dimasukkan ke dalam objek. Okey, kamu nampaklah pembenaman dia masukkan. Kalau kamu nampak gambar rajah yang dia buang, dia keluarkan, itu pembuangan. Okey, maksudnya kita tak guna benda tu, kita buang. Okey. Ketiga, kamu tengok penyatuan. Penyatuan maksudnya kamu sambung. Sambung supaya dia maksud penyatuan ni lebih kepada mencantumkan lah. Okey, mencantumkan. Ada beza ni ya, pembenaman dengan penyatuan tu berbeza. Okey, kalau pembenaman ni dia kamu masukkan dia. Kalau cantum ni tak perlu masuk, kamu cantum saja, gam lekatkan saja. Okey? Itu penyatuan. Okey. Macam Lego ni lah, kamu letak dia. Itu penyatuan. Tak perlu kita masukkan ke dalam objek tu. Okey. Kemudian ni peleraian. Peleraian maksudnya ni, dia boleh dibuka. Dia masih boleh diguna tapi dia boleh dileraikan, dibuka. Beza buang dengan peleraian lain. Kalau buang ni memang tak guna. Kalau peleraian ni dia masih guna objek tu tapi dia boleh dibuka, dilerai. Okey? So ingat tu, itu cara pembinaan. Okay, next. Okay, ini yang penting juga kepentingan reka bentuk. Okay, kepentingan kenapa kita belajar RBT? Ini. Satu, kita nak sumbangkan perkembangan teknologi moden. Okay, melalui apa? Yang kamu cipta tu lah. So bila awak cipta, so dalam masa yang sama kamu telah menyumbangkan teknologi itu kepada negara, kepada masyarakat. Okay, seterusnya ialah kita menyumbangkan pembangunan sosial, sains dan juga perniagaan. Okay, kemudian yang ketiga, RBT ini dapat memenuhi kehendak individu dan juga masyarakat. Okay, maksudnya kita cuba mencari penyelesaian. Okay, contohnya macam rumah cikgu ni rasa penat hari-hari menyapu. Jadi
takkan cikgu asyik guna penyapu. Okey, guna tangan. Sebab tangan cikgu sakit. Jadi kamu pun menciptakan satu penyapu robot. Maksudnya robot tu yang akan menyapu untuk cikgu. Itu maksudnya kepentingan reka bentuk ni. Kita hasilkan sesuatu untuk memenuhi kehendak individu, okey, dan juga masyarakat. Okey, seterusnya memudahkan urusan kerja melalui pengubahsuaian. Okey, macam kita cipta produk-produk lah yang memudahkan urusan. Dan seterusnya memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif. Kita nak masyarakat kita ni sentiasa berfikir. Bila kita sentiasa berfikir, kita ada kreativiti lah dalam diri kita. Okey. Dan seterusnya kita buka laluan kerjaya dan juga pekerjaan. Okey. Maksudnya kita boleh kalau katakanlah satu hari nanti kamu dah habis Form 5, jadi kamu nak cari kerja, tak dapat cari kerja. Jadi kamu pun cipta sesuatu. Cipta sesuatu untuk kemudahan orang. Okey, contohnya kamu cipta yang paling mudah. Okey, kamu buat sebab kamu bukan tingkatan 2. Kalau tingkatan 2 nanti banyak aplikasi teknologi yang awak akan belajar. Nanti salah satu dia ialah kita akan buat epoxy resin, menggunakan epoxy resin. Okey, nanti produk itu boleh digunakan untuk kamu jual. Bila jual ramai pembeli, secara tidak langsung dia memberi pekerjaan kepada kamu. Kamu bukalah satu kilang untuk buat bisnes kamu tu. Alright? So itu kepentingan. Okay, kemudian dalam RBT dia dah ada dah. Dalam industri ada, dalam kejuruteraan ada, dia kesihatan ada. Kesihatan ni macam sekarang lah kita tengok kita telah diberi vaksin kan untuk yang 18 tahun ke atas. Okay, jadi dan satu paling senang lah. Kita ada buat swab test. Macam mana swab test tu boleh wujud? Daripada RBT lah. Dari reka bentuk, dari manusia telah berfikir macam mana cara menyelesaikan untuk mengesan kita dapat positif ataupun tidak. Jadi itulah daripada reka bentuk tadi. Mereka telah design, dia susun, rancang macam mana nak selesaikan masalah itu. Okey, kemudian maklumat dan komunikasi, kediaman, olahraga, pengangkutan, okey, sains gunaan dan ketenteraan. Okey, so ini saya rasa kurang lah. Okey, kalau dia tanya apa peranan reka bentuk, maksudnya dia berperanan kepada individu, kepada masyarakat, kepada pengeluar dan negara. Okey, 3 benda ini. Okey. Kemudian etika. Etika ni maksudnya apa nilai murni yang kamu perlu pegang ataupun perlu kamu amalkan sebagai seorang pereka bentuk. Pertama, ingat ni, ini pun selalu keluar soalan. Dia akan tanya ni, pertama mesti asli. Produk kamu mesti asli, tidak boleh tiru ataupun curi idea orang. Boleh tengok tapi boleh ubah sesuai. Okey. Kemudian kalau jujur, mesti jujur. Okey, mesti jujur. Lepas tu mesti bermanfaat. Okey, produk kamu bermanfaat maksudnya bermanfaat ni maksudnya dia memberi kegunaan kepada orang ramai lah. Okey. Kemudian yang keempat, mesra alam. Kalau boleh produk yang kamu buat tu jangan nak kaut untung saja sehingga mencemarkan alam. Pastikan tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, dan selamat digunakan. Jangan nanti orang beli, orang cedera pula dengan produk yang kamu buat. Okey, so itu adalah 5 etika. Okey, next, kerjaya. Okey, ini pun pernah keluar soalan. Okey, kalau dia tanya apakah kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang RBT. Inilah, boleh jadi arkitek, boleh jadi pereka bentuk, otomotif, boleh design dalam kejuruteraan, boleh design dalam grafik, boleh design fashion. Siapa yang suka fashion pakaian manusia, pakaian haiwan ataupun hiasan, okey.
persembahan makanan, siapa yang suka baking ataupun buat kek, buat roti, buat biskut, boleh sini. Design lah. Contohnya kuih gelang. Kalau dulu kuih gelang dia macam tu je kan. Jadi sekarang kalau kamu lihat, wah ada topping yang macam-macam. Ada strawberry, ada coklat dan sebagainya yang cantik-cantik. Jadi itu pun mereka bentuk dalam makanan. Okay. Industri, reka bentuk pengajaran, macam sekarang pun dalam bidang guru pendidikan pun banyak produk-produk yang membantu guru untuk mengajar. Jadi macam sekarang lah kita guna Google Meet. Google Meet ni masa zaman cikgu sekolah dulu mana ada Google Meet. Tapi manusia sudah cipta untuk membantu guru berhubung dengan pelajar apabila keadaan macam ni lah. Okay, tak dapat bersemuka. Okay, hiasan dalaman, okay, pereka lampu, produk ikut kreativiti, ikut cita rasa kamu. Dia boleh. Janji kamu mencipta. Okay. Okay, ini yang perlu kamu tahu. Invensi dan inovasi. Ingat, invensi ialah menghasilkan produk ataupun perkhidmatan yang baharu. Okay, belum pernah wujud. Tidak pernah wujud. Okey, kalau ada pun dia usianya telah melebihi 10 tahun. Itulah macam ni. Okey, ini radio tahun 1901. Baru ini dah lama dah. Ini namanya invensi. Okey, tapi sekarang sudah dibaharui, itu inovasi. Macam ni. Inovasi ni dia ubah suai terhadap produk sedia ada. Ingat tu, kata kunci dia ini saja kelas. Kalau invensi, dia hasilkan produk atau perkhidmatan yang baharu belum wujud. Itu kata kunci dia, belum pernah wujud. Kalau inovasi, kata kunci dia pengubah suaian produk sedia ada. Okay, itu kata kunci dia. Jadi inovasi ni sememangnya kita buat untuk memudahkan manusia lah, okay, bukan menyusahkan manusia. Okay, di mana invensi dan inovasi ini dibuat? Okay, dalam bidang pertahanan ada, okay, macam contohnya pengesan periuk api, okay, kita gunakan robot untuk mengesan. Okay, kemudian pendidikan, okay, pendidikan sekarang ni lah macam kita ada laptop, masa zaman cikgu dulu tak ada laptop. Okay, kami guna typewriter, mesin type saja. Sekarang ni tak ada type. Ya, Farah? Ada soalan? Okay, next ialah pembuatan. Okay, pembuatan ini. Ini dulu kami print benda sangat susah. Dia mesin guna printer biasa saja. Sekarang ni, ada satu mesin pencetak 3D. Kamu masuk je dekat komputer tu, ada wire, dia sambung sini, dia akan buat seperti mana apa yang kita mahu. Contohnya patung ni, dia akan hasilkan. Okay, yang ini pen 3D, ini yang simple lah. Kita akan guna pen 3D hasilkan bentuk. Okay, teknologi maklumat. Alright, okay. So ini contoh lah. Kalau dalam soalan apa contoh invensi dan inovasi? Ini ialah dia lah telefon pintar yang ada pengesan gempa bumi. Ada apps yang boleh kesan gempa bumi. Dan satu lagi ialah ni, pengesan ergo. Ini ialah kalau kepala kamu kedudukan mata dengan skrin komputer. Okay, dia akan ada dia akan paparkan lah. Dia akan monitor kamu. Suruh kamu berehat ataupun dia kata okey terlalu dekat dengan skrin, jadi dia ada pengesan, dia akan bagi dia alam, dia ada alam. Okey, so itu bab 1. Ada soalan bab 1? Ada soalan? Ya, ada. Cikgu. Boleh fahamkan? Jelaskan. Okey, kita pergi bab 2. Okey, bab 2 ni paling senang. Kalau bab 2 ni, ini definisi pengurusan projek. Okey, definisi projek reka bentuk. Ingat, aktiviti kerja
melibatkan proses kerja iaitu 3 ini. Skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Okey, 3 benda ini. Kalau dikata antara berikut, apakah definisi pengurus projek? Okey, 3 ini ya. Okey, lepas tu macam mana kita nak jana idea? Okey, dia ada 4. 1, kita tiru apa sahaja yang ada di persekitaran. Lepas tu kita tukarlah dalam bentuk produk. Macam contohnya kita lihat ni burung ni, wah kenapa dia seronok sangat dia tinggal dekat sarangnya tu. Oh, lepas tu siap tidur lagi. Jadi bila fikir macam baik aku tiru idea ni dan buat untuk manusia. Jadi adalah kerusi begitu. Okey, kerusi gantung untuk kita rehat dan boleh tidur. Okey. Itu cara kita nak buat idea. Kan cikgu selalu, okey buat idea, buat produk. Semua cikgu tak ada idea lah cikgu. Jadi inilah idea dia. 1 awak tiru, kamu lihat di persekitaran kamu dan cari idea dan tukar pada bentuk produk. Okay, yang kedua, ni kamu terbalikkan fungsi. Contohnya ni, tayar ni kita tengok memang dia digunakan untuk kereta bergerak, motosikal bergerak. Jadi kamu pun ubah suai lah. Kamu terbalikkan fungsi dia jadi kepada bentuk pasu untuk hiasan rumah. Okay? Itu maksudnya menterbalikkan fungsi. Adalah produk kamu, produk baru. Okay, ataupun jadikan dia kerusi. Ada cikgu pernah tengok. Dia buat modified dia tempat kerusi duduk. Boleh juga. Okay. Kemudian menukar saiz objek. Kalau biasa kamu tengok, bendera tu tinggi, besar. Jadi kamu kecilkan saiz dia untuk boleh kita letak di meja, letak dekat kereta. Okay, bendera ni. Okay. Seterusnya, kita terbalikkan kedudukan. Okay. Contohnya, baju hujan kita akan guna di sebelah yang ada yang ni, yang kuning ni. Ada plastik, ada kalis air. Tapi kalau hari biasa kita terbalikkan. Kita guna yang di luar tu ya. Okay. Okay. Untuk tajuk ini juga, bab 2, tolong fahami ni. Okay, pengurus dalam pengurusan projek, kita mesti tahu pengurus ya, pengurus projek. Okey, kalau dekat sekolah kita tahu pengurus projek mesti di atas, dia macam ketua. Okey, lepas itu dia ada setiausaha, dia ada bendahari. Okey, lepas itu pengurus projek juga dia ada pereka bentuk, dia ada mock up. Okey, pereka bentuk ni dia design saja kerja dia lakar. Okey, idea. Yang ini pembangun mock up ni maksudnya dia akan ambil design yang pereka bentuk buat tadi, dia akan hasilkan, dia akan cantum jadilah model. Okay, so ini adalah yang kamu nampak di sekolah lah. Okay, kalau di dalam company besar, kamu boleh tanya ibu bapa kamu, dia begini, dia ada pengurus eksekutif ataupun kita panggil CEO. CEO paling atas. Lepas tu setiap CEO tu dia ada lagi ketua-ketua dia. Dia ada ketua, ada manager dia lagi. Okay, lepas tu di bawah manager tu lagi dia ada pasukan dia lagi. So begitulah carta alir dia ya. Okay, dan ingat ini, bila kamu tugas pengurus projek, ini selalu ditanya. Pengurus projek ni dia ada empat perancangan. Pertama, penentuan utama. Okey, pengurus projek mesti tentukan tujuan projek, tujuan dan objektif. Kemudian penentuan sub utama, maksudnya kamu kena perincikan. Contohnya kewangan berapa, tenaga orang berapa. Okey, dokumen dia macam mana. Okey, lepas tu ketiga, lepas selesai semua ni kamu kena buat, pengurus projek kena buat pengelolaan aktiviti. Okey, maksudnya dia kena sediakan aktiviti yang melibatkan pembuatan lah dan membangunkan produk. Okey, dan yang ini yang selalu ditanya ni, matris organisasi atau pasukan. Yang ini maksud dia pasukan untuk menjalankan sesuatu tugas khas.
Okey, tugas khas ni dia bentukkan satu pasukan khas lah. Yang ini untuk cek bahagian kejuruteraan, pemasaran, pengeluaran. Okey, untuk melaksanakan sesuatu objek. Okey, dalam merangka projek kelas, ingat ini susunan dia 3 benda. Satu, kena rancang projek. Okey, kedua, buat jadual. B, okey, kedua buat penjadualan. Ketiga, jadual dia beginilah. Ketiga, mesti ada pengawalan. Ni pengawalan. Alright? Kalau dia minta susun, mana yang dulu? Ini dulu. Perancangan dulu. Jangan terus pergi pengawalan. Okey, perancangan dulu. Lepas tu buat jadual. Lepas tu baru buat pengawalan. Okey? Okey, dan ini saya tak perlu terangkan. Okey, ini anggaran kos. Kalau kita buat proses kerja, kita mesti ada pengiraan kos. Okey, pengiraan kos kita ada 2 kaedah. Satu ialah kaedah unit ataupun kuantiti. Satu lagi ialah konsep SMART. Okey, konsep SMART. Jadi kalau biasa kita akan guna SMART. Okey, SMART ni maksud dia S tu kita mesti ada tujuan projek. Ini tujuan projek. Kemudian M tu kita mesti ada kos bahan, kos upah dan kos overhead. Right? Kemudian A tu kita nak tengok berapa kos jualan kita. Okay. R itu ialah kesesuaian. Adakah sesuai tak produk kamu tu? Adakah harganya tu tinggi tak ataupun okey? Kemudian T itu ialah tempoh masa. Okay, tempoh masa ni maksudnya berapa lama perlu siapkan produk kamu, kena nyatakan. Okay, itulah konsep SMART. Okay, yang seterusnya yang terakhir untuk bab 2. Okay, pembentukan kumpulan kerja. Okay, pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okay, kedua-dua ni boleh, individu boleh, pasukan boleh. Masing-masing ada kelebihan. Ini dia tidak bagi tahu keburukan ni. Dua-dua boleh. So nanti kamu baca sendiri apa kelebihan individu, apa kelebihan pasukan. Okay. Alright. So selesai untuk bab 2. Okay. Ini ya. Kalau tugasan dalam bab 2 ni dia ada pengurus, dia ada takbir urus, pareka bentuk, penggunaan mock-up. Ini tugasan-tugasan dia lah. Boleh lihat secara ni lah nanti. Okay. Next kita pergi ialah bab 3. Bab 2 okey kelas? Boleh? Okey. Right. Okey cikgu. Okey, kalau bab 3 ni, ini yang baru-baru awak belajar tu. Okey, bab 3 dia adalah project brief. Okey, kalau dia tanya, dia biasa akan tanya apa definisi project brief. Ini selalu soalan memang keluar ni. Project brief, jadi maksud dia ialah, kata kunci dia ialah perbincangan awal. Okay, perbincangan awal antara siapa? Antara pengurus projek dengan pelanggan. Ingat, itu kata kunci dia. Dua-dua. Okay, perbincangan awal, pengurus projek dengan pelanggan. Okay, so biasanya project brief ni kita buat untuk dapatkan maklumat lah. Okay, sebelum kamu membangunkan produk itu. Okay. Dalam ciri project brief, ingat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benda ini mesti ada. Okey, 7 benda ini mesti ada di mana biasanya kita letak dia dekat sini, dekat borang dia. Okey, ni cikgu terus pergi kepada borang dia. Inilah borang project brief. Kamu pun dah buat juga. Okay, dalam project brief tu inilah ciri-ciri dia, fungsi, persembahan, tujuan, kuantiti, kualiti, okay, jangka masa, semua ni. Okay, pastikan kamu tahulah apa maksud dia, kriteria dia. Okay, lepas buat tu kena ada penyaringan. Okay, dan baru-baru ini cikgu dah terangkan ini aplikasi dia dalam bentuk jadual. Biasanya project brief ni kita buat dalam bentuk jadual. Okay, supaya kita tahu jawapan pengguna kita, pelanggan kita. Okay, di sinilah jawapan dia. Yang ini ciri-ciri dia. Okay, A, B, C, D, E, F, G. Okay, setelah selesai borang tu,
Ini kan cikgu minta buat. Nah, design, lakarkan. Okay, lakarkan apa yang telah pelanggan itu mahu tadi. Okay, design dia. Pastikan ada depan, pandangan depan, atas dengan sisi ya, 3D. Okay. Next, ini. Pastikan kamu tahu apa maksud mock-up dan model. Minggu lepas, bukan minggu lepas, baru hari hari Isnin yang lepas cikgu dah terangkan. Okay. Mock-up ialah model olokan. Okay, gambaran awal produk. Okay, ini selalu ditanya, apa maksud mock-up? Okay, kata kunci dia ialah model olokan dan memberi gambaran awal. Right? Okay, ini adalah bahan-bahan yang awak boleh guna. Ini pun ada dalam latihan pengukuhan cikgu bagi hari tu. Jawapan dia inilah. Ini ialah dawai, ini polystyrene, plasticine, cardboard, foam, kayu. Okay, ini boleh guna untuk buat mock-up. Tak ada masalah. Okay, kemudian kalau model ada dua. Satu separa berfungsi, satu lagi model berfungsi sepenuhnya. Macam inilah. Okay. Ini ialah model berfungsi tapi berfungsi tidak sepenuhnya lah sebab yang ini untuk pakaian yang mudah-mudah sahaja. Okay. Yang ini masih boleh guna. Ini ialah model separa berfungsi. Ini ialah model berfungsi sepenuhnya. Gambar ni. Ada dua perbezaan tapi dua-dua ni model. Okay, dua-dua itu model. Macam ni. Ini model juga dua-dua ni. Cuma yang ini berfungsi sebahagian. Ini berfungsi sepenuhnya. Alright? Okay. Ini pun kena tahu. Apa alatan yang kita boleh gunakan? Super glue, pistol, perekat, okay, kayu, perekat kayu, gam, benang, okay. So itu adalah alatan. Ini kalau dia bagi gambar, kamu tahulah apa dia punya ini. Okay, so bila kita buat produk, sesuatu produk, kita kena buat penilaian ya. Penilaian ni tujuan dia untuk melihatlah sama ada kamu punya produk tu, mock-up tu ataupun model tu memenuhi keperluan ataupun tidak pelanggan itu. Okay, kalau mock-up, kita gunakan dua ujian ini ya. Kalau dalam soalan nanti tanya, apakah penilaian, apakah jenis ujian untuk menilai mock-up? Jadi jawapan kamu, ujian kekuatan cantuman dan ujian kestabilan. Alright, ingat tu penilaian untuk mock-up. Kalau untuk model, sama tadi macam mock-up, ujian kekuatan cantuman. Sama kan? Ini mock-up, cantuman dengan kestabilan. Kalau model, kekuatan cantuman dan ujian beban. Beza mereka dua di bawah ni, ujian beban. Okay, yang atas ni sama. Jadi pastikan kamu tanda jawapan yang betul. Tengok soalan, dia nak minta penilaian untuk model ke mock-up. Okay? Selesai. Ada soalan bab 3? Ada soalan bab 3 kelas? Okay kan? Alright. Okay, next ialah kita tengok ialah lakaran. Ini terakhirlah 4 bab Okay, untuk lakaran, sebab dia objektif, so dia tak akan minta awak melakar lah. Dia akan lebih kepada definisi, soalan dia objektif kan. So kalau dia tanya apa itu lakaran? Okay, so lakaran ialah lukisan awal ataupun lukisan draft. Atau menggunakan lakaran bebas iaitu freehand. Ini dia akan tanya. Apa maksud lakaran? Lukisan awal ataupun lukisan draft. Lepas tu dia akan tanya lagi, apa alatan yang boleh digunakan untuk melakar? So jawapan kamu, pensel boleh, arang pun boleh, pastel kapur ni ialah crayon okay, pastel kapur, marker pen boleh dan juga pen. Ingat ini benda yang boleh awak guna untuk lakar. Tapi memanglah cikgu minta awak lakar gunakan pensel. Sebab untuk peringkat umur kamu lebih baik guna pensel. Bila sudah mahir, gunalah marker pen ataupun pen. Alright?
Jadi lakaran kalau guna pensel ni kita selalu guna 2B dan juga 4B. Dia akan tanya tu, apa grade pensel yang sesuai? 2B dengan 4B. Alright? Ataupun kalau kamu tidak suka gunakan peralatan ini, kamu juga boleh gunakan komputer. Tapi komputer ni kamu kena mahir. Dia ada apps-apps dia. Itu kena peringkat lebih tinggi lah, macam kalau kamu sudah habis form 5 nanti, boleh ceburi dalam bidang komputer. Okay? Alright, apa peranan lakaran? So ada 5 ke 4. Okay. Pertama, mempercepatkan pembangunan konsep. Kedua, asas komposisi untuk ilustrasi. Ketiga, medium komunikasi pelanggan. Keempat, eksplorasi visual. Dan kelima, penyelesaian perincian visual. Ada lagi ke? Okey, ada 5. Ingat tu. Dia tak akan minta kamu menerangkan sebab objektif ni dia lebih kepada point-point. Jadi inilah dia punya peranan lakaran. Kemudian kalau ditanya apa jenis-jenis lakaran, biasa dia akan bagi gambar. So kalau gambar begini, itulah contengan peribadi ya. Dia just conteng-conteng macam biasa awak selalu conteng di buku tu. Okey. Kemudian kalau penerokaan dia begini, dia lebih kemas. Kalau peribadi tadi dia tidak kemas, dia tidak tersusun. Kalau penerokaan ni dia lebih kemas, okey? Macam ni, gambar ni. Okey, kalau teknikal dia lebih terperinci. Maksudnya dia tanggalkan tali bag tu, zip bag tu, okey, dan badan bag tu. Alright? Okey, kemudian perkembangan idea macam ni. Daripada segi 4 dia ubah jadilah ini. Okey? Perkembangan idea. Nampaklah dia punya idea tu. Yang seterusnya persembahan. Ini yang biasa awak buat. Selalu yang kamu hantar dengan cikgu, itulah lakaran persembahan. Okey? Yang sudah siap, dah lengkap dengan tona warna. Alright? So, dan satu lagi ialah lakaran digital. Lakaran digital gunakan inilah, kita gunakan aplikasi gadget yang sesuai. Okay. So itu ialah jenis-jenis lakaran. Okay, kalau soalan tanya apa teknik yang kamu belajari dalam lakaran? So ada 3. Satu ialah lakaran pictorial, oblique. Satu ialah isometrik. Satu ialah perspektif. Okay. So nanti dalam soalan biasa dia akan bagi ni. Okay. Kalau oblique, ingat ni oblique Oblique dia macam ni. Dia garis lurus di bawah ni. Okay. Kemudian di sini. Ni ya. Sekejap. Muka surat 75, buku teks. Ni. Dia ada paksi menegak, paksi mendatar, paksi menegak lagi satu. Okey, dan biasa yang paksi menegak ini dia 45 darjah. Ingat saja, oblik paksi surut dia ada 45 darjah. 45 degrees. Itu kata kunci dia, itu oblik. Kalau isometrik, isometrik dia kata kunci dia ini. 30 darjah, 30 darjah kiri, 30 darjah kanan. Mana gambar yang lebih sesuai ni nah. Okey. Muka surat 77. Garis mendatar, garis menegak, and then paksi surut sini ke kiri dan ke kanan. Di bawah dia di antara tu 30 darjah, 30 darjah. Sebab tu awak tengok gambar ni. Dia macam V shape Kalau kamu lihat produk gambar itu V, itu ialah isometrik. Ingat kadang-kadang dia bagi gambar tu. Kalau kamu nampak produk itu begini, macam L, okay, itu ialah oblique. Okay, kalau isometrik dia macam V. Sama ada V ke bawah ataupun V ke atas. Itu ialah isometrik. Okay, kalau perspektif, okay, ni perspektif. Okay, kita tengok ni. Ada 1 titik, 2 titik, 3 titik. Macam ni lah. Kalau 1 titik dia ini saja. Dia keluar ini. Kalau 2 titik, 1 sini, 1 sini, ini objek dia.
Kalau 3 titik, satu sini, satu sini, satu sini. So, ini objek dia. Okay? Tapi kalau dalam objektif, dia akan tanya ada berapa lakaran perspektif. So, ada 3. Okay? Dan kadang-kadang dia akan tanya nih, apa maksud GU? GU maksudnya garis ufuk. Apa GB? GB maksudnya garis bumi. Alright? Dan satu lagi dia akan tanya nih. Nih, mata burung. Jangan kalau cikgu tak pernah ajar pun. Cikgu pernah ajar dalam lakaran perspektif, dia ada mata burung, dia ada mata ulat. Kalau mata burung ni, kamu lihat pandangan dari atas. Kalau mata ulat ni, pandangan dari bawah. Okay? Nih, kedudukan mata burung ialah kedudukan dilihat daripada tempat tinggi. Kalau mata ulat, kedudukan dia dari bawah. Senang kan? Okay, so kalau itu lakaran, itu ini boleh tengok juga yang ini. Mana tahu dia bagi gambar ni. Okay, mana langkah? Urutan langkah. So, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Nombor 4 biasanya yang sudah ada objek lah. Macam mana melangkah elips, kadang-kadang dia bagi gambar. Dia suruh kamu nomborkan mana dulu. Okay. Okay. Yang ini. Apakah gaya visual lakaran? Okay, kalau kita nak buat gaya visual lakaran, maksudnya ialah kita nak nampak objek tu lebih real. Kamu memang sudah melakar, yes. Kamu kebanyakan beberapa murid yang sudah hantar dengan cikgu, lakaran dia memang sudah siap. Tapi gaya visual dia kurang. Dia tak nampak real lagi. Jadi macam mana nak buat dia real? Inilah kamu kena buat rendering. Okay, rendering ni maksudnya kamu kena menggunakan warna, tekstur ataupun garisan dan bentuk. Okay, kamu boleh gunakan pensel lah ataupun boleh guna warna. Jadi buat mana yang terang supaya dia nampak timbul. Okay, nampak real. Jadi mana yang kurang terang. So itu namanya rendering. Okay. Kalau, ini contoh rendering juga, ini gambar. Okay. Macam kebanyakan kamu hantar dengan cikgu begini. Yang ini. Yang cikgu bulat ni. Okay. Okay. Tapi kalau rendering dia begini sepatutnya. Okay. Ni. Ada gelap. Ada ni ya. Ni macam bag ni lah. Okay. Satu lagi ialah buat kesan cahaya dan bayang. Okay. Contohnya kamu kena bagi tahu sumber cahaya dari sini. Jadi bayang-bayang dia di sini. Okay. Kalau bayang-bayang dekat kiri, maka, kalau sumber cahaya dekat kiri, maka bayangan dia di sebelah kanan. Begitu. Kalau cahaya dekat kanan, jadi sumber sini akan nampak ni lah. Bayang-bayang dia di sebelah kiri. Okay. Macam ni. Okay, mesti tulislah mana arah cahaya. Jangan biar kosong. Letak mana arah cahaya supaya cikgu tahu. Patutlah ada kesan bayangan di bawah. Rupanya cahayanya di atas. Begitu. Okay. Okay. Kemudian perbezaan 2D dengan 3D. Kalau 2D dia begini. Boleh nampak atas saja ataupun hadapan saja. Okay. Kalau 3D, saya boleh nampak depan, atas, sisi. Ini 3D. Itu beza dia. Okay. Okay. So, ini kriteria pemilihan lakaran. Ni menarik perhatian pelanggan, warna seimbang, bentuk mudah dihasilkan, mempunyai nilai estetika dan maklumat lakaran lengkap. Okay. So 5 benda inilah bila kita membuat lakaran. Okay. Pastikan menarik. Warna pun seimbang. Okay. Okay. Dalam lakaran kamu kelas, saya ada bagi tahu hari itu ada yang sudah hantar. Pastikan maklumat yang perlu ada adalah seperti ini. Okey, kena nyatakan apa bahan yang kamu guna. Tulis. Macam sini dia gunakan kain felt. Okey. Apa nilai estetika dia? Okey, mempunyai elemen, garisan.
arah warna menarik. Bentuk, semua ni lah. Kamu boleh ataupun kamu boleh letak elemen. Letak dekat sini elemen, lepas tu senaraikan apa elemen. Prinsip apa. Okay. Kemudian dia punya size. Pastikan size kelas buat dalam mm, jangan sentimeter ya. Memanglah kita ukur sentimeter, tapi bila kita tulis dekat lakaran dalam Contohnya, mungkin topi ini ialah 10 sentimeter. Jangan tulis 10 cm, tulis kamu convert dia, tukar dia jadi So 10 darab 10, jadi dia akan 100 Okay. So jadi apa yang perlu ada kelas? Mesti ada nama bahan, apa penyambungan, apa jenis kemasan, apa fungsi dan apa elemen yang kamu pakai. Tulis dekat lakaran kamu tu. Okay. So bila kita buat penambahbaikan pada lakaran, pastikan memenuhi cita rasa lah. Okay. Jangan shock sendiri. Kamu kena check juga orang suka ke tidak. Okay. Kedua, kita kena ikut trend semasa. Jangan pula kamu ikut trend yang sudah lama, orang tak suka dah. Sekarang kena ikut trend. Okay. Menyaingi produk-produk. Pastikan produk kamu itu boleh bersaing dengan produk yang ada di pasaran. Okay. Mengikut kehendak pasaran semasa. Okay. Macam contoh, ini produk asal. Mula-mula kamu nak buat macam ni. Tapi bila awak buat macam ni, orang macam rasa simple sangat lah, macam tak ada yang bestnya. Jadi apa kamu buat? Buat tambahkan begini. Dia letakkan logo supaya nampak cantik, kemudian dia letakkan net, okay, supaya ada udara masuk. Okay. Bahagian jahitan pun, bahagian warna pun diubah sesuai. Okay. So itu adalah lakaran. Selesai. Okay, so 4 bab saja untuk soalan peperiksaan nanti.